Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Hari ini sambungan topik janjang seperti yang kita jadualkan, dan masih lagi fokus 71, di mana dalam fokus ini seluruh soalan ialah soalan jodoh, dan sambungannya ialah kerana pada siri sebelum kita sempat melihat jodoh yang melibatkan janjang aritmetik, bukan SPM, bukan soalan SPM. So hari ini kita sambung dengan janjang aritmetik, masih lagi janjang aritmetik, dan masih soalan jodoh, tapi kita tengok kumpulan soalan-soalan SPM. Okey, sebelum tu kita cuba tengok balik senarai fokus kita. Ini fokus 71, dan lama kat sini rasanya lah. Dalam beberapa siri sebelum kita masuk pada fokus 72, so 20 hari bulan 4 masih lagi fokus 71. Anda yang ada senarai fokus ini bolehlah tik sebagai rujukan untuk pembelajaran. Okey, so kita pergi kepada soalan yang ke-33 sekarang ni, sambungan. Dan soalan 33 is very special. Saya dah sebut acap kali SPM tahun 2016 kita ada dua kaedah untuk selesai janjang. Satu saya panggil kaedah kampung, satu lagi ialah kaedah bandar. Kaedah kampung ialah kita senaraikan, mana kita senaraikan semua yang dikehendaki oleh soalan, insya-Allah kita dapat markah penuh, full mark. Kaedah bandar lebih mencabar sedikit kerana dia melibatkan jasak, jodoh dan sebagainya lah. Untuk yang ini, bagi soalan tahun 2016, saya khususkan kaedah kampung ajalah, di mana kita senaraikan jawapan kepada soalan itu. So kita pergi baca, saya baca soalan. Suatu gerai menjual teh tarik, memberi pilihan kepada pelanggannya untuk sama ada menggunakan susu pekat atau susu cair di dalam minuman mereka. Pada suatu hari tertentu, gerai tersebut mempunyai 70 tin susu pekat dan 40 tin susu cair. Saya rasa anda dah tahu dah balik, ini adalah jasad, ini adalah jasad. Okey, so 70 ni jasad dan 48 ialah jasad. 70 ialah bilangan tin susu pekat pada hari yang pertama, sebenarnya lah pada suatu hari tertentu, hari pertama. Gerai menggunakan 5 tin susu pekat dan 3 tin susu cair dalam sehari. Maknanya kita boleh cari hari yang kedua ni, di mana kita tolak kerana digunakan setiap hari digunakan susu pekat 3 tin. So di sini 5 tin, di sini akan jadi 65, dan sini akan jadi 48, 3 tin setiap hari, so 45. Kita mesti boleh cari hari yang ketiga, hari yang keempat, dan seterusnya. Okey, soalan tanya simple sangat. Selepas berapa harikah bilangan bagi tin bagi kedua-dua jenis susu itu sama banyak? So kita senaraikan sehinggalah kita jumpa hari di mana jawapan saya ambil. Jawapannya adalah 12. Di hari yang ke-12 ini, bilangan 2 susu, 1 susu pekat dan susu cair sama banyak. Cuma saya pesan balik, anda mesti senaraikan semua, 5, semua. Jangan dot. Dan anda bagi tahu pada hari yang ke-12. Anda dapat markas seperti rakan anda yang menggunakan kaedah bandar. Saya tak sebut kaedah bandar kerana salah penganting. Anda mungkin ada yang keliru sikit, tapi tak ada masalah. Dapat kaedah kampung, tak ada masalah. Okey, so sambung soalan 34. Seorang murid mempunyai usul tajawab panjang 13.16 meter. Saya settle dulu masalah ini, iaitu saya nak tukar kepada sentimeter lah, 13.16 meter. So 13.16 darab dengan 100, kita dapat 1316. 13.16 darab 100, kita dapat 1316 cm. Okey, dakwah yang panjang 1316 cm itu dibahagikan kepada beberapa bahagian. Saya baca soalan. Dibahagikan kepada beberapa bahagian
Setiap bahagian membentuk satu segi empat sama. So ini satu segi empat sama, satu segi empat sama, satu segi empat sama. Dibuat banyak lah sehingga habis dawai sepanjang 1316. Okey, Raja menunjukkan 3 buah segi empat sama. Yang pertama yang dibentuk oleh murid itu, kita ada wajah di sini, segi empat sama, ada banyak lagi lah. Berapa buah segi empat sama yang boleh dibentuk oleh murid itu. Masih kita boleh guna keadaan kampung. Cuma pastikan kita senaraikan kesemuanya. Maknanya bermula dengan segi empat yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Kita jumlahkan sehingga jawapan hampir-hampir atau sama dengan 1316. Dan soalan masih tanya sama, berapa buah segi empat sama. Berapa? Maknanya kad pengenalan matematik ialah N sebenarnya. Sama seperti soalan ke atas. Tapi untuk ini saya nak cerita keadaan matematik lah. So siapa pengantin halal jodoh kat sini? Pengantin kat sini ialah jumlah semua panjang dawai. Kita akan tambah. So jumlah panjang dawai ialah 1316. Jumlah. So maknanya 1316 dia punya kad pengenalan dia adalah SN bukan TN. Pasal dia jumlah. So once anda ingat kad pengenalan, tak ada masalah. Anda jodohkan dengan formula SN dan kita pasti rasanya dia adalah janjang aritmetik. A, segi empat yang pertama, A ialah 16. Jangan salah. Bukan panjang satu ni sebagai janjang. Janjang sebenarnya ialah perimeter. 4 darab 4, 16 dan 7 darab 4, 28 dan 10 darab 4, 40. So, formula SN ialah N per 2 darab dengan 2A tambah N tolak 1 darab D. Okay. So, N kita nak cari, kita tahu berapa, dia tanya pun berapa. Dan kita gantikan sebutan pertama A dengan 16. Tambah dengan N tolak 1 darab D yang dah ada tahu. D adalah beza sepunya. Beza sepunya ialah 12. Okey, sama dengan 1316. Maka kita akan dapat B, iaitu kad pengenalan ialah N. Cuma saya pesan sekali lagi, pastikan anda ada arif fasa 3. Fasa 3 dunia matematik. Fasa 3 di mana anda angkat 2 datang ke sini, 2 darab yang ini, buka kurungan, akan jadi kuadratik. Bila kuadratik, gunalah kalkulator. Guna kalkulator. You are my student, Mr. Best Student. Guna kalkulator. Okey, dan anda dapat 2 jawapan, satu positif, satu negatif. Jangan lupa fakturkan balik nombor yang ini, memberikan jawapan full mark. Cuma ambil jawapan yang positif. N sama dengan 14. Mana ada jawapan negatif pasal bilangan. Okey. Saya pergi pada soalan 35. Ada pengantin kat sini. Esmen tahun 2013. Negatif 5 jasad. Dan negatif 5 adalah D. Kerana dia kata beza sepunya. Dan 45 ni pengantin bila saya baca. Kerana dalam satu janjang aritmetik, beza sepunyanya ialah negatif 5. Settle situ. Hasil tambah 10 sebutan pertama 45. So, siapa kad pengenalan kepada jasad ni? Ialah S hasil tambah 10. So, one anda tengok S10. Dia ada jasad S10. Anda hafal jasad S10. Dan S yang tak kisahlah berapa. Asalkan S10 jasadnya ialah 10 per 2. Darab dengan 2A tambah 9. 10 darab 1. D. Ini adalah S10. Sebab itulah jasad yang ini halal jodoh dengan jasad 45. Kerana dua-duanya mempunyai ikat pengenalan yang sama. That's konsep jodoh. Saya mengharapkan semua dalam grup Telegram ini settle soalan jodoh. Once anda settle soalan jodoh, helmet milik anda. Nampak simple, jodoh, jasad kat melawan. Tapi anda tak fokus sama, jadi susah. Okey, gantikan D. 5, 10 bagi 2. Dan 2A
tambah dengan 9 dan D-nya ialah negatif 5. Dan sekali lagi saya pesan guna kalkulator, anda mendapat A sebutan pertama ialah 27. Kalkulator, jangan congak. Okey, so menjawab soalan A dan soalan B simple sajalah, sebutan ke-10. Raikan kad pengenalan matematik T10. Jangan hashtag ini bukan jawapan, ni baru kad pengenalan baru. Okey, dan selesaikanlah. Seterusnya 36. Sebutan keberapa yang bernilai negatif 97. So ada jasad sini, ini jasad. Negatif 97 ialah sebutan keberapa. Means that kad pengenalan ialah sebutan keberapa. That's keberapa itu kita tak tahu berapa nilai, so kita bagi Tn, kita bagi kad pengenalan N, sebutan ke N. Dan anda, you are my student, Tn ada jasad dia A tambah dengan N tolak 1 darab D. Jika anda tak ingat jasad, jangan tuduh admit sukar. Anda cuma tak ingat jasad, hafal jasad. Kalau hafal pun anda tak boleh, maknanya dua-dua langsung anda tak boleh ambil admit. Okey, so A dah ada dah. 14 tambah N tolak 1. Soalan tanya sebutan keberapa, mestilah N kita tak tahu. Dan D adalah 3. Negatif 3. Jangan salah, jangan salah. Jangan tersalah. Anda salah negatif pasal dia makin kecil ni. Okey. So dapat jawapan guna kalkulator 38. Soalan itulah jawapan kat situ. N sama dengan 38. Antara yang ini dengan yang ni tak perlu dah anda tunjuk jawapan. Tak ada markah dekat situ, kecuali lembaga menukar skema. Okey, soalan B sedikit mencabar, tapi kita dah bincang dah jenis. Hasil tambah 10 sebutan pertama selepas negatif 97. Apa makna soalan ni? Negatif 97 berada pada sebutan ke 38. Biar jelas itu. So yang kita tambahkan ialah 10 sebutan selepas sebutan ke 38. Dia tak sebut 38 kerana dia tak ada jawapan lagi masa tu. Jadi dia refer kepada sebutan negatif 97. So sebutan negatif 97 berada pada sebutan yang ke-8, yang ke-38. So mana kita akan tambahkan sebutan 39 tambah 40 tambah 41, sebanyak berapa sebutan? Sebanyak 10 sebutan. Ini baru 1, 2, 3, sehinggalah sebutan ke-10. So kalau anda tak boleh guna jari, tak apa. Sampai ke berapa soalan tu? So 38 tambah dengan 10 sehingga ke 48. Sorry. 38 tambah dengan 10 sehingga ke 48. Anda guna ke tangan tak apa. Guna tangan. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Memang ada 10. 10 daripada sini. So kita guna kaedah celik sikit CS. Apa makna CS? Kita cari S48. Tetapi S48 ialah jumlah daripada 1 sampai 48. Kita tak nak daripada 1 sampai 38. Kita tak nak, kita nak daripada 39 sampai 40. So celik sikit, kita tolak je lah. Kita tolak S berapa? S38. Apa makna S38? Ialah hasil tambah daripada 1 sampai 38 yang kita tak nak. Simple. So jangan hashtag ini sebagai jawapan. Ini hanya apa? Kad pengenalan. You are my student right now. Anda tahu makna kad pengenalan jasad. So tukarlah kepada jasad. So S48 anda boleh cari dah biasa. S38 boleh cari biasa. InsyaAllah tak ada masalah. Okey. Dan 37. Sedikit menjabar saya anggap sebagai K3 bagi sebahagian anda, tapi dah acap kali keluar soalan macam ni. Dia kata dia ada satu janjang aritmetik negatif 7, negatif 3, 1. Tak kisahlah. Janjang aritmetik nyatakan 3 sebutan berturut janjang itu yang mana jumlahnya 75. Semana 75 ni pengantin. 75 ni adalah jumlah sebanyak berapa? Sebanyak 3 sebutan.
nyatakan 3 sebutan. Nah, dia nak keluar 75. Masa anda tahu S3, formula dia biasa sajalah 3/2 darab dengan 2A tambah dengan 3 tolak 1 N tolak 1 darab dengan D. D ada kat situ. D adalah 1 negatif 4. Okey, negatif 4. Okey, so anda dapat A. So A itulah, A ini ialah sebutan pertama 29. Dapat sampai jawapan. Okey, anda dapat A 29, dan bila A 29 maka anda boleh carilah apakah sebutan yang seterusnya. 2 lagi, pasal dia tanya 3 sebutan berturut. So 29 tambah tolak lagi dengan nisbah punya 4, 25 tolak 4, 21. Kalau anda was-was cuba tambah balik nombor ni, dapat balik 75. So beres, tak ada masalah. Okey, so tamatlah janjang aritmetik yang melibatkan jodoh. So saya nak sambung sikit, masa masih ada 16 minit baru. So kita pergi pada janjang geometri sama, cuma kita tengok janjang geometri TN lah. Saya asingkan dua ni, satu melibatkan SN. So kita tengok setakat yang melibatkan TN. Okey, ingat formula TN janjang geometri. TN ialah AR kuasa N tolak 1. Ini jasad, ini kad pengenalan. Dan jangan anda tuduh admit susah jika anda tidak ingat jasad. Hafal, guna strategi hafal. So soalan 38 simple. Okey, janjang geometri 3, 12, 48 sehingga 3072. So mana ada banyak janjang lepas ni sehingga sampai ke 372. Cari bilangan sebutan janjang itu. So nak cari bilangan, tentukan siapa pengantin. 3 jasad, jasad, jasad dan jasad. So pengantin ialah 3072. Siapa 3072? Raikan kad pengenalan matematik TN. Sebutan ke N. Dalam janjang ada 2 saja jasad, TN, SN. Anda tak akan bertukar pun. Takkan anda nak kata 3072 SN, dia tak sebut pun jumlah. So jelas. Dan TN formulanya ialah AR kuasa N tolak 1. Gantikan A dah adalah A3, dan R anda dah ada. R adalah 4. R adalah nisbah punya 12 bahagi 3, 4. So 4 kuasa N tolak 1 sama dengan 3072. Anda guna kalkulator, dapat N sama dengan 6. Saya sebut sangat guna kalkulator alpha X. Saya cuba guna alpha X. Keluar tak jawapan. 3 darab 4 kuasa, pastikan buka kurungan, alpha X tolak 1. Terus saya tutup kurungan. Alpha soft sama dengan 3072. Tengok berapa lama keluar jawapan. Okey, shift solve, shift solve. Kalkulator saya ni bateri kurang. Memang tak ada bateri. Kalkulator lama. Okey, keluar jawapannya sama dengan 6. So gunalah kalkulator ataupun guna kaedah biasa asalkan keluar jawapan. Settle lah. Okey, 39 saya tak buat lah. Sama, siapa pengantin? 1/8. Siapa 1/8? Sebutan yang kita tak tahu, sebutan ke N. So N adalah bilangan sebutan. Okey. Dan last sebelum kita sambung, next. Tak ada masalah. Soalan 40. Sebutan pertama suatu janjang geometri 6. So 6 adalah A. Nisbah punya 1/4 adalah R. Jika sebutan terakhir 3/512, maka sebutan terakhir ialah sebutan yang ke N.
kita tahu berapa. Soalan sama, cari bilangan sebutan. Yang dia tanya ialah N tu berapa. Sama sajalah. A, gantikan terus. A, 6. Darab dengan 1/4. Dan kuasa dengan N tolak 1. Okay, berhati-hati berhubung dengan kurungan. Bila anda guna kalkulator, berhati-hati. Kena buka 1 kurungan pertama, 1/4 kuasa, buka balik kurungan, tolak 1, tutup kurungan dan tutup sekali lagi kurungan. Kemudian sama dengan Al-Fassah 3/512. InsyaAllah tu jawapan N sama dengan 6. So kita berhenti setakat soalan 40. Sambungan beberapa lagi lusa insyaAllah. So ada beberapa poin yang saya sebut tadi. Guna kaedah kampung atau guna kaedah bandar, dan pastikan anda mengenali betul-betul siapakah pengantin dan jodoh yang betul. Jika SN, jodohkan dengan SN. Kalau TN, jodohkan dengan TN. Okey, sekian. Assalam.